Assalamualaikum dan salam sejahtera. Telah berlaku satu situasi di mana sebuah syarikat e-dagang iaitu Zalori sedang mengalami pertambahan pengguna pada platform e-dagang mereka, dan Zalori berkehendak untuk melakukan penambahbaikan pada sistem maklumat mereka. Oleh itu, dari 5 fasa SDLC, ada 2 fasa yang bagi saya adalah sangat penting, iaitu yang pertama adalah fasa analisis. Di dalam peringkat ini, pembangun sistem ataupun sistem analis perlu mengumpulkan data-data yang penting yang diperlukan bagi menambah baik sistem yang sedia ada. Data-data ini akan diperolehi dari beberapa proses yang penting dalam fasa analisis ini. Antaranya ialah dengan mengkaji output sistem sedia ada dan merekodkan statistik penggunaan sistem pada keadaan semasa. Pembangun sistem ataupun sistem analis juga boleh memerhatikan prestasi semasa sistem sedia ada dan mengenal pasti keupayaan sistem sedia ada jika digunakan secara serentak oleh ramai pengguna dalam satu masa. Sistem analis juga perlu melakukan beberapa siri pencarian fakta ataupun yang dipanggil fact finding yang bersesuaian, seperti menemu bual para pengguna sistem sedia ada bagi mengetahui kehendak dan keperluan penggunaan sistem. Dalam fasa analisis ini juga, kesemua input yang diperolehi daripada fasa analisis ini perlu dikumpulkan serta disusun dalam bentuk dokumentasi yang lengkap supaya pihak Zalori akan faham dan yakin dengan apa yang akan disyadangkan oleh sistem analis. Fasa kedua yang agak penting dalam proses penambahbaikan sistem ini adalah fasa pelaksanaan ataupun implementation. Para pembangun sistem ataupun sistem analis perlu membangunkan sistem dengan berpandukan sistem requirement yang telah ditetapkan dalam fasa analisis yang telah dilakukan. Dalam mereka bentuk sistem, para pembangun sistem ataupun sistem analis ini perlu memastikan kesemua elemen yang penting yang diperlukan dalam mereka bentuk sistem agar sistem yang dibina lebih bagus dari sistem yang sedia ada. Ini termasuklah dalam memastikan apakah info yang akan dipaparkan di dalam sistem serta bagaimanakah output yang akan diperolehi daripada sistem baru yang ditambah baik ini. Dalam fasa implementation ataupun pelaksanaan ini juga, pembangun sistem ataupun sistem analis perlu menyediakan latihan yang secukupnya kepada pihak yang terlibat dalam penggunaan sistem ini, termasuklah kaki tangan IT, kaki tangan di Jabatan Perkhidmatan Pelanggan Zalori itu sendiri, dan juga pengurus dari jabatan itu sendiri. Lima contoh fact finding ataupun pencarian fakta adalah seperti berikut. Yang pertama adalah teknik temu bual ataupun interview. Dalam teknik ini, sistem analis akan meluangkan masa dengan menemu bual beberapa orang yang dirasakan penting dalam proses pembangunan sistem ini, sama ada sebelum ataupun selepas siap sistem ini dibangunkan. Sistem analis boleh mengemukakan soalan secara terbuka ataupun tertutup kepada pihak yang akan ditemu ramah. Dan sistem analis juga perlu memberi ruang yang secukupnya kepada pihak yang ditemu duga untuk mendapatkan jawapan yang selayaknya agar tidak berlaku misleading dalam pengumpulan fakta. Yang kedua adalah teknik soal selidik ataupun survey. Sistem analis juga boleh menyediakan beberapa siri soal selidik ataupun survey form yang boleh diisi oleh pihak yang berkenaan dalam proses pengumpulan fakta ini. Soal selidik atau survey ini juga boleh dilakukan secara atas talian dengan menyediakan beberapa soalan beserta pilihan jawapan dan pandangan peribadi untuk dijawab atau dikemukakan. Salah satu contoh adalah sistem analis boleh menggunakan platform Google Form yang mana ia akan menyediakan semua soalan secara atas talian. Teknik yang ketiga pula adalah teknik sampling ataupun persampelan. Teknik sampling ini dilakukan dengan cara mengambil data-data yang tertentu dari penggunaan sistem yang sedia ada. Sebagai contoh, sistem analis akan mengambil masa dalam sehari atau 2 hari dan duduk bersama dengan pengguna sistem dan mengambil data secara rawak ataupun random dari pembekal data, iaitu customer Zalori itu sendiri. Teknik yang ketiga pula adalah teknik pemerhatian, iaitu observation. Teknik ini merupakan antara teknik yang termudah dalam proses pencarian fakta. Penganalisis sistem hanya perlu memerhatikan penggunaan sistem ini dan merakamkan data-data penting daripada pemerhatian ini, sama ada dengan mengambil gambar atau memerhatikan cara staf mengendalikan sistem mereka. Yang kelima pula adalah teknik research ataupun penyelidikan. Teknik ini kebiasaannya dilakukan dengan melayari internet
dan mengumpulkan fakta dan informasi semasa yang berkaitan dengan perusahaan yang sedang dijalankan dan memerhatikan corak atau perubahan yang berlaku semasa penggunaan sistem sedia ada bagi mengenal pasti sama ada ia akan memberi impak atau pengaruh yang tertentu dalam pengendalian sistem yang sedia ada. Berikut adalah 5 keperluan sistem yang dicadangkan pada Zalori mengikut kategori yang tertentu. Yang pertamanya adalah dari segi output. Sebagai contoh, sistem yang dicadangkan perlu memaparkan output yang tepat dan bersesuaian dengan kehendak pengguna, iaitu sistem penggalan data yang dicadangkan dapat memaparkan statistik data semasa para pelanggan Zalori dan kekerapan mereka membeli belah di platform e-dagang Zalori. Yang kedua adalah daripada segi input. Sistem yang akan dibina ini, sebagai contohnya, perlu mengenal pasti input apa yang diperlukan oleh pihak Zalori daripada pengguna bagi mengoptimumkan pengumpulan data yang akan berlaku di penggalan data sistem e-dagang Zalori. Yang ketiga pula dari segi proses. Sebagai contoh, kita akan memastikan sistem pengurusan data yang terbaru ini akan dapat membuat pengiraan jumlah pelanggan secara tepat dari peringkat umur maupun mengikut daerah penempatan masing-masing. Dan yang keempat adalah dari segi prestasi ataupun performance, yang mana dalam sistem pengurusan data yang dibina ini, ia akan mampu untuk dicapai oleh ramai pengguna atau staff pada satu-satu masa tanpa ada sebarang kecelaruan. Dan yang kelima adalah dari segi kontrol. Kami akan mencadangkan kawalan keselamatan yang ketat pada sistem pengurusan data ini, yang mana ia akan menyimpan banyak data peribadi pengguna seperti alamat dan nombor telefon. Sebagai contoh, data-data ini perlu dienkrip dan hanya beberapa pihak sahaja yang boleh mengenkrip data-data tersebut agar tidak berlaku kebocoran maklumat. Sekian saja daripada saya untuk video kali ini. Terima kasih.